Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wallazina taba'uhum ila yaumiddin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan saya sekali lagi untuk membentangkan tajuk Sejarah Alam dan Manusia, yang membincangkan banding beza antara teori sejarah barat dan fakta sejarah menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Siri ke-8 ini merupakan sambungan daripada tajuk Tamadun dan Ciri-cirinya. Kali ini pembentangan adalah tentang teknologi canggih. Tamadun dan ciri-cirinya. Teknologi canggih. Manusia awal yang digambarkan oleh teori sejarah barat sebagai primitif, iaitu tidak tahu menggunakan sumber alam. Teori ini jelas bertentangan dengan fakta sebenar menurut Al-Quran dan Al-Hadis yang menerangkan bahawa manusia awal yang menghuni dunia ini sudah bertamadun. Pelbagai teknologi telah dicipta sejak awal lagi. Antaranya ialah: pertama, teknologi pembinaan kapal. Teori sejarah barat mengatakan pada zaman Neolitik, manusia telah mula mencipta beberapa teknologi. Salah satu daripadanya ialah penciptaan kenderaan. Kenderaan pertama ciptaan manusia ialah rakit. Kemudian manusia mula tahu mencipta perahu dengan melubangi kayu. Apabila manusia semakin maju, akhirnya mereka dapat membina kapal. Sebenarnya, Al-Quran menceritakan kisah Nabi Nuh AS yang merupakan salah seorang Nabi yang terawal tinggal di atas muka bumi. Beliau merupakan orang pertama membina sebuah kapal yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Dan buatlah bahtera dengan pengawasan kami serta kawalan kami dan dengan panduan wahyu kami tentang cara membuatnya. Surah Hud ayat ke-37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'auhayna ilahi anisna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Lalu kami wahyukan kepadanya, buatlah bahtera dengan pengawasan serta kawalan kami dan dengan panduan wahyu kami tentang cara membuatnya. Surah Al-Mu'minun ayat ke-27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fahamalnahu ala zati alwahin wa dusur. Dan kami bawa naik Nabi Nuh beserta pengikut-pengikutnya di atas bahtera yang dibina dari keping-keping papan dan paku. Surah Al-Qamar ayat ke-13. Ibnu Katsir ketika mentafsirkan surah Al-A'raf ayat 59 hingga 62 mengatakan jarak antara Nabi Nuh dan Nabi Adam ialah 10 abad. Pada masa itu tidak ada manusia lain di dunia ini selain daripada kaum Nabi Nuh AS. Baginda telah membina sebuah bahtera yang begitu besar. Mengikut Ibn Abbas, panjang bahtera tersebut ialah 1200 hasta dan lebarnya ialah 600 hasta. Beliau juga mengatakan bahawa kapal Nabi Nuh AS merupakan kenderaan pertama manusia. Saya sebenarnya hanya Allah jua yang tahu. Kita boleh bayangkan betapa besarnya bahtera Nabi Nuh apabila penumpangnya terdiri daripada 80 orang, sebagaimana riwayat Ibn Abbas, dan setiap sepasang jenis binatang. Sedangkan saiz manusia pada zaman Nabi Nuh AS adalah besar lagi tinggi. Begitu juga dengan haiwan-haiwan yang ada pada masa itu juga pastinya bersaiz besar dan tinggi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasluk fiha min kulli zawjayn itsnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawlu minhum. Maka masukkanlah ke dalam bahtera itu 2 dari tiap-tiap jenis haiwan, jantan dan betina. Dan bawalah ahlimu dan pengikut-pengikutmu, kecuali orang yang telah ditetapkan hukuman azab atasnya di antara mereka disebabkan kekufurannya. Surah Al-Mu'minun ayat ke-27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul nahmil fiha min
كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل. Kami berfirman kepada Nabi Nuh, bawalah dalam bahtera itu 2 dari tiap-tiap sejenis haiwan, jantan dan betina, dan bawalah ahlimu, kecuali orang yang telah ditetapkan hukuman azab atasnya, disebabkan kekufurannya. Juga bawalah orang-orang beriman, dan tidak ada orang-orang yang beriman yang turut bersama-samanya, melainkan sedikit sahaja. Surah Hud ayat ke-40. Kedua, teknologi binaan, architecture. Kaum yang pertama menghuni bumi selepas banjir besar yang melanda pada zaman Nabi Nuh AS ialah kaum Ad, iaitu umat Nabi Hud, dan kemudiannya diikuti pula dengan kaum Samud, iaitu umat Nabi Soleh. Kedua-dua kaum ini terkenal dalam bidang binaan, architecture. Mereka bukannya mencari gua sebagai tempat tinggal. Sebaliknya, mereka membina bangunan yang tersergap indah. Mengenai kaum Ad, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Tuhanmu telah melakukan terhadap kaum Ad yang kufur derhaka, iaitu penduduk Iram, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi tiangnya, sesuai dengan penduduknya, yang belum pernah diciptakan sepertinya, tentang besar dan kukuhnya, di segala negeri pada zamannya. Surah Al-Fajr, ayat ke-6 hingga ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'basuna wa tattakhizuna masani'a la'allakum takhludun. Patutkah kamu mendirikan pada tiap-tiap tempat yang tinggi bangunan-bangunan yang tersergam, padahal kamu tidak membuatnya dengan sesuatu tujuan yang baik. Dan kamu pula bersusah payah mendirikan istana-istana dan benteng-benteng yang kukuh dengan harapan hendak kekal hidup selama-lamanya. Surah Asy-Syu'ara ayat 128 dan 129. Mengenai kaum Samud, iaitu kaum Nabi Soleh, yang menghuni bumi selepas kaum Ad, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di 'ad. Wa bawwa'akum fil ardi tattakhizuna min suhuliha qusura. Wa tanhituna al-jibala buyuta. Wadhkuru ala'a Allahi wa la ta'thaw fil ardi. Fadhkuru ala'a Allahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Dan kenanglah ketika Allah menjadikan kamu khalifah-khalifah sesudah kaum Ad, dan ditempatkannya kamu di bumi, dengan diberi kemudahan untuk kamu mendirikan istana-istana di tanahnya yang rata, dan kamu memahat gunung ganangnya untuk dijadikan rumah. Maka kenangkanlah nikmat-nikmat Allah itu, dan janganlah kamu bermaharajalela melakukan kerosakan di muka bumi. Surah Al-A'raf ayat ke-74. Wa tanhituna minal jibali buyutan farihin. Dan kamu memahat sebahagian dari gunung ganang sebagai tempat tinggal dengan bijak dan bersungguh-sungguh. Surah Asy-Syu'ara ayat ke-149. Kota kaum Ad.
kota kaum Samud. Al-Quran dan Al-Hadis dengan begitu jelas menerangkan manusia awal yang menghuni dunia ini sudah pun bertamadun. Mereka membina penempatan yang sangat unik dan hebat. Mereka membina bangunan yang tinggi, istana-istana yang terserkap indah, benteng-benteng yang kukuh, taman-taman yang indah, dan memahat gunung untuk dijadikan tempat tinggal. Bukannya mencari gua-gua yang sedia ada, seperti yang digambarkan oleh teori sejarah barat. Teknologi pertanian. Satu lagi teknologi manusia awal yang hebat ialah dalam bidang pertanian. Dalam Al-Quran, Allah menggambarkan kehebatan kaum Ad dan kaum Samud yang merupakan kaum terawal tinggal di muka bumi sesudah banjir besar yang melanda dunia pada zaman Nabi Nuh AS. Mereka membina teknologi hebat dalam bidang pertanian. Tentang kehebatan kaum Ad, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amaddakum bi'an'amin wa banina wa jannatin wa uyun. Diberinya kamu binatang-binatang ternak yang baik, yang biak, serta anak-anak yang ramai, dan taman-taman yang indah permai, serta mata air yang mengalir. Surah Asy-Syu'ara ayat 133 dan 134. Mengenai kaum Samud, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atutrakuna fima hahuna aminina fi jannatin wa uyun. Fi jannatin wa uyunin wa zuru'in wa nakhlin tal'uha hadim. Adakah kamu fikir bahawa kamu akan dibiarkan sentiasa bersenang-senang dalam nikmat-nikmat yang ada di dunia ini, di dalam taman-taman yang indah permai dan mata air yang mengalir, dan kebun-kebun tanaman serta pohon-pohon tamar, kurma yang buah mayangnya halus lembut. Surah Asy-Syu'ara ayat 146 hingga 148. Satu lagi tamadun hebat dalam pertanian yang diceritakan dalam Al-Quran ialah kaum Sabah di Yaman. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah. Jannatani an yaminin wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lah. Baldatun tayyibatun wa rabbur ghafur. Demi sesungguhnya adalah bagi penduduk negeri Sabah satu tanda yang membuktikan kemurahan Allah yang terdapat di tempat tinggal mereka, iaitu dua kumpulan kebun yang luas lagi subur yang terletak di sebelah kanan dan sebelah kiri kampung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, makanlah dari rezeki pemberian Tuhan kamu dan bersyukurlah kepadanya. Negeri kamu ini adalah negeri yang baik, aman dan makmur, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Surah Sabah ayat ke-15. Di antara kehebatan kaum Sabah, mereka membina sebuah empangan yang besar, dikenali sebagai empangan Ma'rib, yang berukuran panjang 620 meter, lebar 60 meter dan tinggi 16 meter. Kaum Sabah juga sangat mahir dalam bidang pertanian. Seperti mana dimaksudkan maksud hadis yang diriwayatkan oleh Qatadah radhiyallahu anhu dan Abdurrahman bin Zaid radhiyallahu anhu, menceritakan bahawa apabila ada seorang masuk ke dalam kebun itu dengan membawa bakul di atas kepalanya, ketika keluar maka bakul tersebut akan dipenuhi dengan buah-buahan tanpa beliau memetik buah tersebut. Di sana juga tidak ditemukan nyamuk, lalat, serangga, kalajengking dan ular. Bagi siri yang seterusnya, pembincangan tentang tamadun dan ciri-cirinya berkaitan dengan agama dan kepercayaan. Sila like, subscribe dan share. Mudah-mudahan diberkati. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahaladzim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.